إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya ke atas diri kita, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah menjadikan kita pada hari ini alhamdulillah masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita ini dimasukkan, dikumpulkan dalam kalangan hamba-hambanya yang dikurniakan kebaikan, yang mana dengan segala kebaikan ini juga walaupun datang daripada Allah, ianya bukanlah untuk Tuhan akan tetapi untuk diri kita juga. Maka di sinilah sebenarnya tanda betapa tingginya kasih Allah terhadap diri kita sebagai makhluk ciptaannya. Maka ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih kepada kita, dan kemudian sebagai hamba kita menunjukkan pula tanda syukur kita di dalam menerima kasih daripada Allah ini, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk kita ini lebih dikurniakan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kerana dalam pada berbuat ketaatan ini yang paling payah adalah untuk menjaga ketaatan agar ianya sentiasa menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Maka kita mengharapkan kebaikan yang kita laksanakan pada hari ini mampu untuk kita tunjukkan di hadapan Allah kelak. Jadi ibarat macam tuan-tuan ada batu permata. Batu permata ni kalau tuan-tuan tak jaga dia hilang. Dan kalau tuan-tuan tak jaga dia, kecantikan pada batu permata ni pun akan pudar. Bahkan silap-silap hari bulan orang ambil buang dalam tong sampah. Pasal apa? Orang ingat tu kaca. Kenapa? Kerana tak dijaga. Jadi pemilikan batu permata tadi ni mudah ketika mana kita ada harta, dan kemudian pada ketika kita nak menunjukkan nilainya, nak perlu pada penjagaan yang berterusan. Jadi macam itulah juga amal ibadat kita tuan-tuan. Pada kita melaksanakan amal, ianya mudah. Kerana apa? Kerana diberikan keizinan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah. Dan kemudian tugas kita adalah untuk memelihara amal tersebut. Supaya apa? Amal itu
tetap menjadi suatu amal yang disukai oleh Allah. Sehingga waktu bila ni, ketika mana kita ini dihadapkan ke hadrat Allah di mahsyar kelak, karena pada saat itu Allah akan meminta segala amal kita ini untuk dipersembahkan, untuk ditunjukkan. Jadi sebab tu orang beriman ketika mana mereka melakukan taat, mereka masih lagi tidak merasakan selamat daripada kemurkaan Allah. Kenapa? Kerana mereka sedar hakikatnya keselamatan itu hanyalah pasti ketika mana dirinya telah pun dihadapkan ke hadrat Allah bersama-sama dengan amal soleh yang dibawa ketika mana hidup di atas dunia. Maka atas kerana itu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya memperingatkan diri saya terutamanya untuk sama-samalah kita sentiasa merasakan perlunya akan bantuan Allah dalam pada nak memastikan amal soleh yang telah pun kita kerjakan pada hari ini mampu untuk dijaga dengan baik, agar dapat sama-sama kita persembahkan di hadapan Allah pada ketika hari setiap daripada kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hari ini kita nak sambung bacaan kitab Nasaihul Ibad pada nasihat yang ke-18, iaitu hati yang lembut dan fikiran yang jernih. Allahumma shalli ala sayyidina. Ada yang mengatakan man taraka adh-dhunuba raqqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala al-halala safat fikratuhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man taraka adh-dhunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adz-dzunuba ni jamak daripada zambin. Dzunuba dosa-dosa, zambin dosa. Jadi bila sebut meninggalkan dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa yang banyak. Baik. Dosa yang banyak ni maksudnya apa? Dosa kecil. Sebab dosa besar ni memang telah besar dah. Tapi dosa kecil bila dia dihimpunkan, dia jadi banyak. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik. Jadi siapa-siapa yang meninggalkan akan dosa-dosa, raqqa qalbuhu, maka nescaya lembutlah hatinya, kerana yang mengeraskan hati adalah dosa. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina. Dosa ni, Allahumma shalli ala sayyidina, merupakan penghalang kepada kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kenapa ada di antara kita ketika mana disebutkan tentang nama Allah, baru sebut nama ya, terus datang dalam hatinya itu rasa gerun, rasa takut dengan Allah. Tapi ada juga sebahagian daripada kita, walaupun dibacakan padanya peringatan demi peringatan, disebutkan kepadanya tentang dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap makhluk, dia masih lagi tak merasakan apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina. Kenapa? Karena duduk pada hati dia, pada hati yang lembut, hati yang diberikan rasa oleh Allah untuk merasakan akan kebaikan, maka tidak ada padanya apa-apa yang mengotorkan hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia ibarat sebuah kain putih. Ketika mana kita nak nampak putih dia tu, bila mana tidak ada sebarang kotoran. Kalau ada kotoran pada kain yang putih, maka kecantikan pada kain yang putih tadi ni hilang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah faham lah? Jadi macam itulah keadaan hati. Baik. Wa man tarakal harama wa akalal halala, dan barang siapa yang meninggalkan akan perkara yang haram. Perkara yang haram ni apa? Iaitu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang tadi kita sebut. Apa dia dosa kecil ni? Dosa mata, mata tengok aurat, dosa. Allahumma shalli ala sayyidina. Bersangka buruk dengan orang, dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Perkara yang haram iaitu perkara yang ditegah oleh Allah secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, mengumpat, dosa besar tak? Dosa besar. Perkara yang diharamkan. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat fitnah pada saudara kita, perkara haram tak? Haram. Berbuat zalim dengan cara mengambil hak orang tanpa keizinan, haram tak? Haram. Nah, sengaja memungkiri janji, buat janji dengan niat untuk memungkirinya, dosa tak? Dosa. Baik. Jadi bila mana dalam diri dia tu, dia sentiasa meninggalkan akan perkara-perkara yang haram, wa akalal halala, dan dia memakan akan makanan yang halal. Bila dia nak makan, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada padanya melainkan hanyalah yang halal. Halal ni dalam Islam adalah halalan tayyiban, iaitu yang halal lagi yang lebih baik. Nah, halalan tayyiban. Dia bukan halal saja, halalan tapi tayyiban tak ada. Nah, maksudnya apa dia? Halal yang bersih daripada perkara syubhat. Nah, perkara yang mendatangkan syubhat, benda yang mendatangkan was-was. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana nak tahu syubhat ke tak? Bila datangnya ragu-ragu tentang halal ke tak. Bila kita nak makan tu, kita tak pasti betul-betul halal ke tak. Masa tu dia duduk dalam kategori syubhat. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa kita tak boleh pastikan? Sebab kita tak nampak bagaimana cara penyediaannya. Faham tak? Kita tak nampak. Contoh, daging import. Nah, baru ni pula viral satu cerita, Allahumma salli ala Muhammad, daging kambing Australia tak disembelih mengikut syariat. Nah, ada orang ni dia kata dia bekas bekerja kat sana. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia kata memang dia tengok tak patuh syariat langsung dia dah. Jadi kita ni duduk di Malaysia, kita nampak tak macam mana cara sembelih kambing dekat Australia? Faham tak? Kita nak kata haram pun tak kena. Pasal apa? Ada orang kata halal. Kita nak kata halal pun tak kena juga, pasal ada yang kata haram. Dan dua-duanya pula adalah orang yang pandangan dia tu merupakan pandangan yang kuat. Pasal apa? Dua-dua ada kaitan kat situ. Jadi kita nak pegang mana? Kita jadi berbelah bahagi. Maka pada ketika kita berbelah bahagi, kita tinggalkan. Boleh faham tak? Allah SWT, kita tak jatuh hukum haram lagi. Faham? Itu maksud syubhat. Benda-benda yang diragui akan kehalalannya. Baik. Kalau begitu Ustaz, banyak benda lah kami tak boleh makan. Nah, pagi tadi Allahumma salli ala Muhammad, ada satu makcik ni dia tanya saya soalan. Dia kata, Ustaz, orang perempuan ni Allahumma salli ala Muhammad, elok sembahyang di mana? Soalan dia panjang lah, tapi saya ambil yang pendek. Satu poin saja daripada soalannya, tentang baiknya orang perempuan ni sembahyang di mana. Saya jawab dekat dia, orang perempuan sebaik-baik tempat sembahyangnya adalah di rumah. Kalau antara dalam rumah dia tu ada ruang tamu, ada bilik, maka bilik itulah sebaik-baik tempat untuk dia duduk. Bahkan orang perempuan ni dia tak macam orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki kalau nak dapat pahala iktikaf, nak dapat pahala jemaah, dia kena main masjid. Nah, Muhammad. Tapi orang perempuan kalau nak iktikaf, cukup hanya sekadar di atas tikar sejadah dalam bilik. Duduk dalam bilik, hampak tikar dia tu, dia duduk boleh niat iktikaf lah. Pasal tu kelebihan yang Allah bagi pada orang perempuan. Jadi orang perempuan main masjid waktu bila ni? Main waktu ada pengajian. Dia sebab ada kuliah, dia pun main lah semayang di masjid. Pasal apa? Sekali nak mengaji. Tapi kalau hari tu tak ada pengajian, saja-saja nak main semayang ya, maka yang terlebih afdal untuk dirinya adalah di rumah. Jadi dia pun jawab balik, Ustaz, masalahnya kalau semayang kat rumah, dia tak berapa nak khusyuk, tak berapa nak sedap semayang. Sebab kita sebut khusyuk ni ada dua maksud. Khusyuk kita tak ikut macam mana khusyuk yang dibahaskan oleh para ulama. Khusyuk kita ni duduk pada sedap. Betul tak? Bila kita sembahyang,
kita rasa sedap sembahyang itu, kita kata dapatlah khusyuk. Walhal khusyuk ni kalau betul-betul dibahaskan tak sama langsung dengan sedap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, cari kita cerita sikit khusyuk ni apa dia. Nah, sebab kita dah sebut khusyuk tu datang apa? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu sebut nah, dia kata khusyuk ni bila kita sembahyang tak ingat apa-apa. Mana boleh? Tidak. Kan? Kalau macam tu orang putih soft sebelah kanan kita, belah kiri kita, macam mana nak rapat soft kalau tak sedap? Habis putih soft. Habis tu Ustaz, kami sembahyang ni khusyuk lagu mana? Saya kita cerita sikit. Tapi dah lalang sebut pasal rapat soft ni, saya nak cakap sikit lah. Boleh lah? Jangan marah lah. Allah minta maaf, saya masuk tadi. Saya masuk bila tuan imam kita dah angkat takbir. Jadi bila saya masuk dalam keadaan tuan imam kita dah angkat takbir ni, orang dah start semayang. Jadi bila orang dah start semayang ni, nampaklah kedudukan saf. Yang saf pertama ni alhamdulillah elok semua. Masalahnya saf yang orang main lambat ni. Orang yang main lambat ni. Tuan-tuan, kita rapatkan saf dengan cara merapatkan badan, bukan merapatkan sejadah. Orang kata rapat sejadah aja, jangan rapat saf. Tuan-tuan fikirlah dengan akal logik. Pasal apa dalam masjid je kita nak duduk jauh daripada orang? Walhal kita dekat luar, macam bulan Ramadan hari tu, kita boleh bersesak-sesak dekat bazar. Belanggak bukan dekat laki sama laki, laki sama perempuan, tuan-tuan. Kita kata kita takut mati, tapi kita buat benda-benda yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kalau dalam hal keduniaan kita tak risau pun mati, tapi pasal apa dalam bab akhirat kita risau mati, tuan-tuan. Walhal bukan semua orang kena COVID tu confirm mati. Tidak, kita tak kata tak bahaya. Bahayalah. Tapi ala kulli hal, secara logiknya, risiko tu kalau kita duduk jauh dengan duduk rapat sama aja. Kalau tanya saya, minta maaf lah, sama aja. Pasal apa? Ada satu kes mak ayah positif, anak negatif, duduk satu rumah, makan seminggan, tuan-tuan. Tak payah cerita orang, saya pernah kena, tuan-tuan. Anak-anak saya tak pernah tak positif pun. Anak saya 4 orang, 4 tak positif. 2 orang menyusu badan lagi masa tu. Saya dengan isteri, kami 3 positif. Anak-anak tak positif pun. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi sebab tu Allahumma salli alaihi Muhammad, bila Allah bagi izin kita sembahyang dengan cara menyempurnakan jemaah, buat elok-elok, tuan-tuan. Pasal apa? Takut-takut esok Allah tarik balik nikmat ni. Sembahyang bagi rapat saf, bagi rapat, jangan bagi ada ruang, jangan bagi ada ruang. Sebab kita bukannya hebat sangat nak lawan godaan syaitan masa sembahyang. Tidak, kan? Jadi Allah SWT ni sekadar peringatan. Jadi kalau tuan-tuan nak sembahyang lagi, nampak kawan-kawan kita tak rapat saf, bagi tahu elok dia, abang main rapat saf, panggil dia. Jangan duk kedekut sejadah. Kongsi sejadah pun tak apa. Orang tu sujud atas sejadah, kita dapat pahala, tuan-tuan. Sudah-sudahlah berapa tahun dah duk takut. Tidak, kan? Berapa tahun dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada kawan saya 3 kali dah kena, tak mati-mati lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Boleh faham tak tu? Jadi jangan terlampau takut sangat. Biar mati dalam masjid apa? Pasal apa? Tempat baik dah. Mati dekat bazar Ramadan lagu mana? Tapi tentu orang tak takut, tuan-tuan. Tu guru saya pernah cakap dulu, kita takut salam dululah, lah boleh salam dah. Dulu masa tak ada salam tu, dia kata takut salam pasal apa? Takut jangkit. Kita pergi kedai, kita bagi duit kat orang tu bagi balik duit. Duit tu orang tu pegang tak? Bekas orang tu pegang, kita pegang tak? Pasal apa kita tak buang duit tu? Nampak? Akal dah, guna. Fikirlah. Dalam pada kita berjaga-jaga, jangan sampai melampaui batas. Itu maksud saya. Bukan maksudnya pada ni boleh buat suka hati dah, jagalah. Tapi sekadarnya sahaja. Jangan terlampau melebih-lebih, kan? Kalau risau sangat tak apa, habis sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat-cepat bangun duduk belakang. Tapi masalahnya dia bangun-bangun balik terus, kan? Allah SWT. Baik. Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Baik. Jadi sambung. Jadi wa man tarakal harama
wa akala al-halala. Jadi dua benda ni dia berkait, tuan-tuan. Rupa-rupanya orang yang membiasakan diri dengan perkara yang haram, pasti dia takkan mampu untuk menjaga makanannya yang halal. Baik. Kita ni pasal apa tak gamak makan makanan yang haram? Makanan yang haram kita tak gamak makan. Minta maaf lah kalau bahasa saya guna kurang sesuai. Babi, tuan-tuan, kita gamak tak nak makan nasi goreng babi? Kita dengar pun rasa melugai, tuan-tuan. Betul tak? Rasa geli. Pasal apa? Haram. Kenapa? Kerana dalam kehidupan kita, kita menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Tapi bagi orang yang tak biasa menjaga dirinya daripada perkara yang haram, dia boleh selamba je minum arak, tuan-tuan. Baik. Jadi kesan daripada menjaga dua benda ni, menjaga diri daripada perkara yang haram dan menjaga diri untuk selalu memakan akan makanan yang halal sahaja. Kesannya apa dia? Safat fikratuhu, maka jernihlah fikirannya. Akal fikirannya ni akan menjadi jernih. Maksud kata fikiran yang jernih, bila mana dia tahu membezakan di antara yang hak dan yang batil. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada tak masa-masa kita ni buat benda-benda yang batil? Ada kan? Masa kita buat benda yang batil, tuan-tuan, kita tahu benda tu salah. Nah, kita tahu benda tu salah, tapi kita buat juga. Dan bila kita dah buat, akal kita kembali waras, masa tu baru datang menyesal. Betul tak? Betul tak? Ni masuk akal yang jernih. Jadi pada ketika kita tak jaga benda ni, maka akan datang satu-satu ketika akal kita ni jadi tak jernih. Dia tak boleh fikir mana baik mana buruk, dan dia tak boleh nak cegah diri dia daripada benda-benda yang Allah benci, yang Allah tak suka. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hati yang lembut adalah yang dengan tulus menerima nasihat agama dan mematuhinya serta melaksanakannya dengan khusyuk. Nah, kenapa? Sememangnya agama itu adalah merupakan nasihat. Sebab tu orang yang sentiasa hidup dalam keadaan beragama adalah orang yang hidupnya sentiasa mencari akan nasihat. Lepas tu bila tuan-tuan Allah bagi izin untuk duduk mengaji, walaupun ada setengah daripada kita ni mengaji atas kerana isi masa lapang, ada setengah daripada kita ni mengaji bukanlah sungguh-sungguh nak mengaji pun, tapi Allah bagi izin lah. Dan bila tuan-tuan Allah bagi izin, tuan-tuan boleh duduk dengar, walaupun sekadar mendengar. Jadi itulah tanda iman. Itulah tanda iman sebenarnya. Jadi bila kita mensyukuri nikmat ni, tuan-tuan, percayalah satu hari nanti tuan-tuan akan main rasa, ish, aku nak kena pergi cari ilmu sungguh lah ni. Masa tu kita akan mendahaga akan nasihat. Masa tu kita akan cari alim ulama, orang-orang pandai. Kenapa pasal apa ni? Kita nak mendengar akan nasihat. Tuan Guru, saya dah buat salah tak? Tolong betulkan. Kalau saya salah saya ada kat mana-mana, tolong betulkan. Hak saya buat ni kena tak lagi? Sebabnya itulah tanda bagi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang sentiasa merasakan dirinya selalu buat salah, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila dia rasa dia selalu buat salah, barulah dia boleh menerima nasihat. Kita ni sebab apa tak boleh menerima nasihat? Sebab kita selalu rasa kita betul. Tidak? Macam mana kita nak terima teguran kalau kita rasa kita betul? Baik, kita ambil ibrah. Musim raya baru ni, Allahumma salli ala Muhammad, semua orang boleh berjalan macam biasa dah. Jadi atas jalan ni penuh kereta. Orang marah bila ada orang potong kiri, tapi orang tak tengok punca orang potong kiri tu pasal apa. Bukan maksud kita kata hak potong kiri tu betul. Hak potong kiri pun salah juga. Pasal undang-undang kata tak boleh. Tapi pasal apa boleh jadi orang tak patuh undang-undang? Sebab dalam pada orang yang konon-konon mengikut undang-undang ni, dia tak ikut juga undang-undang.
Macam mana? Bila lorong yang sepatutnya untuk bawa laju, dia pergi bawa pelan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya jumpa tuan-tuan banyak kali. Duduk lorong paling kanan sekali tu bawa 80. Bila bawa 80 tu satu orang, depan dia kosong, belakang dia penuh kereta. Dia boleh bawa senang hati, relax. Bila saya angkat lampu, ialah dah lama ikut dia, kita angkat lampu lah. Angkat lampu nak suruh dia ke tepi, pasal jalan kiri kosong. Kan kalau saya potong kiri, dia kata 4 lebay, potong kiri pula. Allah SWT, saya pasal kenal tu dah. Semua salah kita. Jadi bila dah angkat lampu 2-3 kali tak faham-faham, kita rapatlah kereta sikit dekat kereta dia. Bila kita rapat, tahu apa dia buat tuan-tuan? Dia saja tekan brek. Saja tekan brek. Tu kata penting diri tu. Hidup ni rupa-rupanya hari ni ramai orang macam tu. Dia, kalau tuan-tuan perasan, hari ni sifat ihsan dalam kalangan masyarakat ni Allah dah cabut dah. Pasal itu balak demi balak Allah bagi. Pasal apa ni? Setiap daripada kita tidak lagi menjaga silaturahim di antara sesama manusia. Tuan-tuan, pasal apa duit kita makin jatuh, silaturahim tak jaga. Tuan-tuan, jangan buat main buat silaturahim ni. Silaturahim ni lah yang menjadikan rezeki kita lancar. Orang yang suka bergaduh dengan orang, tuan-tuan boleh tengok sendiri hidup dia. Hutang keliling pinggang, ada je benda tak kena. Pasal apa? Tak bersilaturahim. Tapi bila mana dia mula menjaga silaturahim, masa tu baru Allah lancarkan rezeki dia. Rezeki sempit tuan-tuan, bukan hanya sekadar dosa kan. Ada orang dah repair semayang dah jaga semayang, jaga puasa dia, sedekah banyak, tapi tetap juga susah tuan-tuan. Rupa-rupanya apa dia ni? Hablum minan nas. Hak ni tak selesai. Lepas tu tuan-tuan, jangan buat main silaturahim ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dah dia tekan brek, bila dia tekan brek dia masuk kiri. Saya pun potong. Bila potong tu saja saya slow nak tengok siapa dia bawa kereta. Boleh laki bini tengok kita pula buat muka tak puas hati. Macam kita tak sabar. Dia boleh buat gitu. Allah SWT. Pasal apa jadi macam tu tuan-tuan? Sebab kita ni mempunyai hati yang sombong. Kita tak mau nak terima teguran. Tuan-tuan, sebab tu guru saya selalu pesan. Dia kata kita kalau nak tahu kita ni betul ke tak, jangan tanya diri sendiri, tanya orang lain. Tanya siapa? Tanya orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita sebagai seorang suami, yang paling dekat dengan suami adalah isteri. Allah SWT. Kalau kita seorang ayah, yang paling dekat dengan kita adalah anak. Jadi bayangkan, anak nak tegur ayah, benda tu susah ke senang? Tuan-tuan tuan-tuan ada anak mai tegur ayah, tak betul cara ayah bawa kereta ni. Anak baru ambil lesen setahun, kita bawa kereta 20 tahun dah. Kita boleh terima? Walhal betul dia tegur. Pasal apa? Kita 20 tahun dulu bawa kereta cekap, 20 tahun lah kita punya sensor ni dah makin kurang dah. Kalau dulu masa baru dapat lesen, masuk simpang kita senang bagi signal. Mai dah tua-tua ni, dia tak teringat signal tang mana. Anak tegur lah, kita terima tak? Aku buat kereta 20 tahun dah. Boleh faham ni? Baik. Jadi bayah dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itulah hati yang lembut. Jadi bukan kita cerita hati yang lembut ni dalam bab keduniaan sahaja, tapi dalam bab akhirat. Jadi sebab tu orang mukmin, kata guru saya, adalah orang yang sentiasa merasakan dirinya berbuat salah. Sebab kalau dia tak rasa dia buat salah, mustahil untuk dia mampu menerima akan nasihat. Pasal itu guru saya kata jangan tinggal mengaji. Maksud jangan tinggal mengaji ni macam mana ni? Jangan kita putuskan hubungan dengan guru kita. Walaupun kita dah habis mengaji dah, khatam kitab 10 kali dengan guru kita ni, jangan putuskan hubungan. Pasal pada saat kita memutuskan hubungan dengan guru, pada saat tu kita dah yakin yang kita ni tahu semua perkara. Lepas tu dekat pondok-pondok ni, tok-tok guru dia didik anak murid pondok ni dengan sifat tawaduk. Macam mana cara nak didik anak murid pondok dengan tawaduk ni?
bila Tok Guru mengajar semua kitab-kitab yang asas. Pasal tak? Kitab-kitab kecil yang mengaji. Kita mengaji kitab besar ni dekat masjid ni. Tuan-tuan pergi mengaji dekat pondok tu. Semua kitab hak nipis-nipis tu. Betul tak? Kitab-kitab basic tu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab sebenarnya yang nak ditanam dalam diri pelajar, dalam diri orang ramai, bukanlah rasa sombong, bukanlah rasa alim, tapi rasa kerendahan diri. Pasal itu dekat pondok jarang kita dengar Tok Guru tukar kitab. Betul tak? Dan kita jarang dengar anak murid bila nak mengaji dekat pondok tanya Tok Guru baca kitab apa. Yang dia tahu hari ni kitab apa. Dia tak tanya Tok Guru baca kitab apa, dia tanya hari ni kitab apa. Pasal dia nak pergi mengaji kitab tu. Tapi kalau di masjid surau ni kebanyakannya dia akan tanya, ngajak ustaz mengajak kitab apa? Tok Guru ni ngajak kitab apa? Oh, mengaji dah. Pakai takbir. Sedangkan al-ilmu bil hikmah. Ilmu bukan hak duduk dalam ni tuan-tuan. Ilmu ni dia mai daripada hikmah seorang guru. Betul tak? Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Serta melaksanakannya dengan khusyuk. Bila dia dah terima nasihat agama, dia akan patuhlah. Sebab tanda orang yang menerima bila dia mematuhi. Orang yang patuh akan nasihat, orang yang menerima akan nasihat, dia akan patuh pada agama tadi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan melaksanakannya dengan khusyuk. Baik. Jadi khusyuk, apa dia maksud khusyuk? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khusyuk ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa perbahasan. Akan tetapi dari segi bahasanya, Ibnu Faris rahimahullah mengatakan khusyuk ini adalah terdiri daripada 3 huruf, al-kha wal shin wal ain. Khaf, shin dengan ain. Aslun wahidun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana datang daripada satu sumber, yadullu ala tatamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menunjukkan kepada maksud tunduk ataupun merendahkan diri. Itu maksud khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari segi bahasa, maksud khusyuk ni lebih kurang sama dengan makna kalimah khudu'. Allahumma salli alaihi wasallam. Perbezaannya apa dia? Khudu' ni dia berkait dengan tubuh badan. Bila duduk depan orang kita tunduk kan, merendahkan badan dia, tunduk tanda hormat. Maka tu khudu'. Khusyuk ni pula dia melibatkan tubuh badan, suara dan pandangan dia. Semua sekali. Dia bukan hanya pada badan dia sahaja. Allahumma salli alaihi wasallam. Macam mana yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Taha ayat 108, dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Itu dalil dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik. Pada maksud istilah khusyuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa pandangan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khusyuk pada istilah ni dia membincangkan tentang satu rasa yang ada di dalam hati. Rasa apa ni? Yang pertama, Ibnu Abbas dia kata tenang dan merendahkan diri. Itu khusyuk, kata Ibnu Abbas. Dalam hati dia, bila mana dia melaksanakan tuntutan daripada Allah, dia buat dalam keadaan tenang dan merendahkan diri. Tuan-tuan, kita sembahyang hari ini, sembahyang dalam keadaan tenang tak? Pasal tu bila kita imam dah angkat takbir, kita kelang kabut masuk dalam masjid, angkat takbir, makruh hukum dia tuan-tuan. Pasal apa makruh? Sebab sembahyang mestilah dikerjakan dalam keadaan tenang. Ustaz, kalau macam tu tak sempat lah saya, tak sempat nak buat, macam mana salah kita tuan-tuan? Lepas ni mai awal. Sebab kena ingat, yang menyelamatkan kita di akhirat esok bukanlah amalan kita, akan tetapi rahmat Allah yang menyelamatkan kita. Bila kita susah hati pada amalan tanpa merisaukan akan Allah, tu tanda syirik khafi tuan-tuan.
Kita mensyirikkan Allah dalam perbuatan, dalam ibadah. Ni bahaya tuan-tuan. Kita merasakan sembahyang itulah yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Walhal sembahyang ni langsung Tuhan tak pandang pun. Bila masuk syurga tuan-tuan, Allah tak kata masuklah syurga dengan sembahyang kau. Faham tak? Allah kata masuklah dalam syurga dengan rahmatku. Sebab tu ada orang sembahyang puluhan ribu tahun, puluhan tahun sembahyang, bila sampai depan Tuhan, Tuhan tak pandang. Tetap dihumban masuk dalam neraka. Siapa dia? Iblis laknatullah. Azazil sembahyang puluhan ribu tahun. Allah SWT. Puluhan ribu tahun sembahyang, akhirnya duduk dalam neraka ke syurga. Pasal apa? Sebab Allah tak bagi rahmat. Nak azan dulu kan? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sambung sikit lah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah bukanlah pada banyaknya amal, akan tetapi pada seberapa banyaknya rahmat Allah yang dilimpahkan ke atas kita. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu tingkatan orang yang melaksanakan taat ni, dia ada beberapa peringkat. Pada ketika mana dia buat ibadah, pada mulanya dia buat dalam keadaan takut akan kemurkaan Allah. Lepas tu dulu-dulu bila kita nak tak sembahyang, mak kita, ayah kita selalu pesan, tak sembahyang masuk neraka. Maka sebab takut neraka kita sembahyang. Balok macam mana pun kita bangun buat sembahyang. Pasal apa? Takut masuk neraka. Tapi bila lama-lama kita duduk sembahyang, dalam masa sama kita duduk mengaji, akhirnya hilang rasa takut pada neraka tadi ni. Kita buat pula ibadah pada ketika mengharapkan akan ganjaran syurga. Tidak? Macam sekarang ni, kita buat ibadah sebab kita nak syurga, kita nakkan ganjaran pahala tadi. Kita dah tak fikir pasal neraka dah, kita fikir pasal aku nak masuk syurga. Dan percayalah tuan-tuan, pada ketika kita terus buat ibadah dalam keadaan penuh khusyuk kepada Allah, dia akan mai pada peringkat yang akhir, peringkat yang paling tinggi, iaitu ibadah yang dilaksanakan atas kerana cinta. Pada ketika seorang hamba mencintai akan Allah, dia dah tak kisah dah tentang ganjaran. Pada masa tu dia sembahyang bukan lagi kerana nakkan pahala. Kita ni sembahyang sebab nak pahala. Pasal tu bila kita dah sembahyang 4 rakaat sunat ba'diyah, kita tak buat dah sembahyang yang lain. Pasal apa? Kita rasa cukup dah pahala tu. Tapi bila orang buat ibadah kerana cinta ni, dia takkan pernah rasa cukup. Tidak? Dia takkan pernah rasa cukup kerana cinta. Jadi orang yang buat ibadah kerana cinta ni lah orang yang pasti selamat. Kerana syarat nak mendapatkan cinta kepada Allah, terlebih dahulu dia mestilah dicintai oleh Allah. Allah cinta kat dia dulu, baru dia boleh mencintai Allah. Jadi pada makhluk yang dicintai oleh Allah, takkan Allah nak campak dia masuk dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tu maksudnya melaksanakan dengan khusyuk. Melaksanakan tuntutan agama ni dengan penuh rasa khusyuk. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Adapun Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan khusyuk ni ialah orang-orang yang takut. Bila dia takut, maka itulah maksud khusyuk. Bila tengah sembahyang, contoh tengah sembahyang, dia mai rasa takut kalau Allah tak pandang solat dia, maka itulah tanda dia sedang khusyuk. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia bersedekah, sedekah dalam keadaan takut Allah tak terima sedekah dia, maka itulah sedekah yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dia mengaji dalam keadaan tak fikir tentang pandai ke bodoh, tapi yang dia fikir, yang aku mengaji ni mendekatkan diri aku dengan Allah dah. Jadi dia mai rasa takut. Kalau dengan bertambah ilmu tak bertambah takut dengan Allah, maka dia khatir kalau tempat dia bukanlah daripada kalangan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian kata Muqatil, khusyuk ini ialah orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, tawadhu. Bila dia ni orang yang merendahkan hati, itulah orang-orang yang khusyuk, kata Muqatil. Allahumma salli ala Muhammad. Dan banyak lagi pandangan-pandangan tentang maksud khusyuk, khilaf di antara ulama. Kesimpulan yang kita boleh ambil, maksud khusyuk ni ialah bila mana hatinya ini dihadapkan sepenuhnya kepada Allah. Dalam pada dia beribadah, hatinya dihadapkan sepenuhnya kepada Allah, itulah maksud khusyuk. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan jangan salah faham tentang khusyuk dah. Jadi kalau anak tanya, ya khusyuk tu apa dia? Inilah jawapannya. Khusyuk ialah hati yang dihadapkan kepada Allah. Karena pada ketika hatinya mampu dihadapkan sepenuhnya kepada Allah, pada ketika tu tuan-tuan,
seluruh anggota jasad dia, pada pandangan dia, pada mulut dia, pada perbuatannya, semuanya akan dihadapkan sepenuhnya kepada Allah. Pada ketika orang yang mampu merasakan khusyuk dalam setiap saat kehidupan, pasti dia ni takkan berbuat salah dengan sengaja, pasti dia takkan berbuat dosa dengan sengaja. Jadi inilah perjuangan kita tuan-tuan, perjuangan hidup kita ni nak menjadikan diri kita ni sampai ke tahap tu. Nah, sebab tu guru saya selalu pesan, jangan disebabkan dengan dosa-dosa yang kita terlepas pandang. Kadang-kadang bukan kita nak buat pun tuan-tuan, tapi kerana akal kita ni dikelabui oleh ketamakan nafsu, menyebabkan kita buat dosa tuan-tuan. Pada ketika tu, nah, dosa minta ampun. Nah, dah buat dosa, mengaku salah dengan Allah, taubatlah dengan dia. Nah, janganlah terus menyombongkan diri. Menyombongkan diri ni macam mana? Kita taubat banyak kali dah. Nah, asyik dia ulang salah sama. Akhirnya dia kata, buat apa nak minta ampun lagi? Nah, dia rasa besar diri dia. Dia tak rasa, ya Allah, kau tolonglah aku, ya Allah. Nah, aku ni lemah ni. Berapa kali dah aku duk minta ampun, duk ulang lagi, ya Allah, aku malu dah dengan kau. Nah, jadi kau tolonglah terima aku. Jadi setiap saat dia minta tolong dengan Tuhan macam tu, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Dan takkanlah Allah ni kejam sangat sampai dia tak mau pandang langsung permintaan kita. Nah, bayangkan puluhan tahun hidup kita duk minta Allah tolong. Takkan tak ada sampai masa ketika yang Allah janjikan pertolongannya untuk kita. Nah, sebab tu kata mujahadah, berusaha, rasa penat, rasa susah pada nak mendapatkan pandangan Allah. Nah, kena buat sampai kita rasa hina sungguh Allah ni, hina sungguh kita ni di pandangan Allah. Selagi mana kita rasa Allah memandang mulia pada diri kita, maka pada saat tu bantuan Allah takkan sampai tuan-tuan. Kita kena rasa hina dulu pada sisi dia. Bila kita rasa, ya Allah, kotornya aku ni, ya Allah, masa tu barulah Allah tunjuk kemuliaan dia. Kenapa? Kerana dialah yang maha hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia faham tak? Baik. Dan kemudian fikiran yang jernih ialah dengan cemerlang mampu memikirkan ciptaan Allah dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, di antaranya membangkitkan semula manusia setelah mati nanti. Jadi fikiran yang jernih adalah fikiran yang dengan cemerlangnya mampu memikirkan akan kehebatan ciptaan Allah. Nah, tuan-tuan, kita semua percaya yang kita ini diciptakan oleh Allah. Tak? Semua percaya kan? Soalan saya, dalam pada kita percaya ni, berapa ramai daripada kita yang benar-benar yakin kita ini sememangnya diciptakan oleh Allah? Faham tak bahasa saya ni? Kita percaya Allah cipta kita kan? Dalam pada kita percaya ni tuan-tuan, berapa ramai daripada kita ni yang benar-benar yakin memang Allah cipta kita? Faham tak maksud saya? Pasal apa ada di antara kita yang benar-benar yakin, dan ada di antara kita yang dia sekadar percaya tapi tak yakin. Inilah kata akal yang jernih tadi. Sebab saya tak mau baca yang bawah ni tuan, sebab dia huraian saja. Saya ringkaskan dalam bentuk penerangan yang saya cuba sampaikan. Contoh, bila mana Allah menunjukkan kekuasaannya diciptakan manusia ni daripada setitis air mani. Bayangkan bagaimana setitis air boleh bertukar menjadi seketul daging. Daripada seketul daging ni boleh keluar pula tulang-tulang daripada daging, dan boleh terbentuk pula daripada daging ini tulang-tulang yang membentuk tengkorak kita. Dia bentuk tangan kita, tulang belakang kita. Celah mana tulang-tulang ni nak main? Faham tak? Sebab tu orang yang hebat bukanlah orang yang pandai sains. Sains ni tuan-tuan, orang yang tak pandai apa pun saya. Dia cuma mampu menghuraikan apa yang berlaku sahaja, tanpa boleh dia menunjukkan bagaimana benda tu berlaku.
Boleh tunjuk dekat kita satu eksperimen yang mereka buat, setitis air tadi ni macam mana dia boleh tukar jadi daging. Allahu selamat. Minta maaf tuan-tuan, air mani kalau kita biar dekat luar jadi daging tak? Ke dia hilang macam tu Tapi macam mana bila dia masuk dalam, bila Allah bagi izin masuk dalam rahim orang perempuan ni, Allah bagi izin, titisan air mani ni tadi ni boleh terbentuk jadi daging. Kita boleh faham ni maksudnya. Jadi keyakinan terhadap yang menjadikan perkara tu berlaku adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi hak ni yang kita nak. Jadi pada orang yang dikurniakan akal yang jernih, dia mampu merasakan keyakinan terhadap kekuasaan Allah yang mutlak. Barulah dia boleh yakin dengan kehidupan selepas mati di alam barzakh. Kita percaya orang tu bila dah mati hidup dalam alam barzakh, tapi kita tak yakin yang memang betul-betul wujudnya alam barzakh. Faham? Kalau sungguh dia yakin tuan-tuan, bila pergi kubur dia datang rasa takut. Tapi hari ni orang siap boleh buat video TikTok atas kubur tuan-tuan. Macam mana? Faham ni? Boleh buat video TikTok atas kubur. Walhal kalau kita lah tengah hidup sihat-sihat ni, tiba-tiba sakit, doktor bagi tahu awak ada masa hidup 3 bulan je. Tuan-tuan, kita boleh lagi kan nak berasa seronok. Orang bergurau dengan kita pun kita tak rasa apa dah. Pasal apa? Masa tu kita tahu kita nak mati lah. Jadi bayangkan pada ketika kita pergi ke kubur, yang memang dekat kubur ni tuan-tuan tempat orang mati, tapi kita langsung tak teringat pada mati. Nampak? Betapa gilanya kita hari ni tuan-tuan. Akal kita hari ni bukan lagi akal fikiran yang waras. Kenapa ni? Banyak kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Orang dah tak kisah tentang halal haram ni tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, siapa yang duk main forex, berhentilah. Tuan-tuan main forex ni, dia kata ada ustaz kata boleh. Ustaz kata boleh tu sebab dia pun main forex lah. Pasal apa saya kata tak boleh? Forex ni dia bentuk judi secara halal. Tidak. Kalau jual barang lain, jual barang tu memang duk ada kat tangan kita. Habis-habis tak boleh jual dengan harga runcit, kita boleh jual dengan harga borong. Kalau main forex tuan-tuan, agak-agak tak boleh jual, nak jual macam mana? Harga bukan kita pegang, bukan kita kontrol market. Dan kita bukan tahu bila nak naik, bila turun. Tidak. Sama dengan judi Tetapi tikar nombor ekor 4 nombor sama lah. Daripada susah nak kena tengok handphone 24 jam, pergi beli nombor 4 nombor tu. Sama dah. Minta maaf cakap tuan-tuan. Tapi hari ni berlambat-lambat orang main forex. Pasal apa? Oh, menega apa itu? Allah SWT. Kan baru ni apa? Kripto. Mata wang apa? Bitcoin apa? Saya tak tahu. Kripto. Sampai bunuh diri berapa ramai. Orang bankrupt perniagaan pun tak pernah lagi dengar bunuh diri. Pasal apa? Itulah kata bala. Bila terlibat dengan benda yang haram, fikiran jadi tak waras. Bila fikiran tak waras, benda yang salah dia rasa betul. Benda yang haram dia rasa baik. Benda yang tak elok dia rasa elok. Ni orang yang fikiran dia dah tak waras lah. Jadi tu yang hari ni senang-senang kita putus silaturahim. Pasal apa ni? Sebab fikiran semua tak waras dah. Kita lupa, kita putuskan silaturahim dengan orang, mati esok yang nak bawa kita masuk dalam kubur orang lain kan kita. Tapi sebab kita tak waras, kita kata tak apa, hang tak mau, aku tak mau kawan hang. Aku putus silaturahim tak apa, pasal apa? Esok mati esok aku masuk kubur sendiri. Tak mau berkawan dengan orang masjid, tak mau kawan dengan orang surau, tak puas hati sana sini, gaduh yang kerja dia, semua orang salah. Keliling dia ni semua orang tak betul, dia seorang yang betul. Ramai ada orang macam tu hari ni kan.
Sampai orang tak buat apa pun dengan dia, pun dia kata salah juga. Baik, inilah bahaya. Kenapa ni? Fikiran yang tak waras. Punca dia buat benda yang haram, terbiasa dengan perkara-perkara yang haram. Dan dalam masa yang sama menyebabkan dia ni tak lagi menjaga makanan yang halal. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan ini menjadikan kita ini semakin dilembutkan hati oleh Allah dan dikurniakan akan akal fikiran yang jernih. Kerana dalam kehidupan ni kalau kita disesatkan oleh Allah, maka rugilah kita. Kalau kita terus disesatkan Allah dalam kebatilan, maka bagaimana mungkin kita nak mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Dan hari ini tuan-tuan, zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita jadi orang yang menyembunyikan kebaikan. Hari ini masa orang baik kena tunjuk baik depan orang, supaya orang lain dapat mengikuti kebaikan kita. Sebab bila orang baik terlalu menyembunyikan kebaikan tuan-tuan, menyebabkan akhirnya hari ini yang terzahir hanyalah kejahatan. Kita boleh faham tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita main masjid, kita dah tak ajak kawan-kawan kita tak pesan kat jiran kita. Kita sedekah, kita tak tunjuk ke orang kata memang kena sedekah. Akhirnya orang ingat tak payah sedekah lah. Dah akhirnya apa jadi tuan-tuan? Kebaikan ni terhalang. Terhalang sebab apa? Sebab orang tak nampak benda tu berlaku, menyebabkan orang sangka tak payah buat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena buat balik tuan-tuan, macam mana dulu-dulu. Ajak orang mengaji Quran, tengok orang baca Quran salah apa betul. Jangan nampak orang baca salah buat senyap. Jangan tuan-tuan. Orang tak rapat saf, panggil dia, bagi rapat saf. Jangan duk biak dengan dia. Tuan-tuan kena ubah benda ni tuan-tuan. Supaya apa ni? Sebab kalau kita buat baik, orang keliling semua buat jahat, turunnya bala daripada Allah, semua kena tuan-tuan. Semua kena. Kita ajak orang buat baik bukan sebab kita baik, tapi kita ajak orang baik, kita ajak orang buat baik sebab kita nak sama-sama jadi baik. Sebab kalau kita seorang-seorang nak jadi baik, kita khawatir kita tak tahan tuan-tuan. Jadi bila semua orang keliling kita jadi baik, mudah-mudahan jadi asbab kita terus buat baik. Jadi sama-samalah kita minta pertolongan daripada Allah, agar Allah bantu kita dalam segala hal, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sebelum saya tangguh tuan-tuan, saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan sekalian doakan supaya Allah mudahkan perjalanan saya di madrasah. Sebab sekarang ni saya dalam proses nak membesarkan musala Miftahul Jannah. Sebab sekarang ni yang ada sekarang ni, bila orang ramai sangat, dia tak muat. Last kami buat program bulan puasa hari tu, sampai mereka kena semayang kat luar. Saya pasang kemah hari tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, saya cadang kita nak besarkan lah musala kita tu. Jadi kos keseluruhan anggaran kita tak ada jumlah yang tepat, pasal tak ada kontraktor yang berani bagi harga. Sebab dengan barang duk naik sedia ni, depa takut bagi harga. Dia kata kalau bagi harga tiba-tiba tengok-tengok naik dia dah. Kan? Jadi tunggu ada duit, dia kata baru kita confirm terus jalan. Jadi saya bincang-bincang, saya tanya depa kalau 150,000 cukup tak? Depa kata kalau 150,000 tu insya-Allah lah, dia kata lebih dari cukup, dia kata kan. Jadi anggarannya kita target macam tu lah. Tapi saya cerita kat tuan-tuan ni bukan sebab saya minta sumbangan. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya memang takkan minta ada sumbangan dengan orang. Saya cuma nak minta tuan-tuan tolong doakan saya aja. Doakan supaya Allah hantar bantuan. Sebab minta dengan orang tuan-tuan penat. Penat minta dengan orang ni. Minta dengan Allah, Allah tak pernah kecewakan hamba dia. Jadi tuan-tuan tolong doakan kami supaya Allah mudahkan perjalanan kami ni. Sebab saya macam mana pun, alhamdulillah lah berkat doa semua, saya sekarang dah ada madrasah tahfiz, kita dah jalan, pun budak-budak mengaji free. Dan bulan 6 ni pula insya-Allah tuan-tuan kita buka lagi satu tahfiz perempuan pula. Hari tu kita buat tahfiz laki-laki. Bulan 6 ni kita buat untuk hafiz perempuan, hafizah perempuan. Alhamdulillah sama juga tuan-tuan, kita buat percuma juga. Dan ajibnya tuan-tuan, dalam keadaan saya tak minta sumbangan sana sini, keperluan kami ni Allah cukupkan. Orang tanya, ustaz main forex ke? Kan, menega pun tak, tabung pun tak. Nak main forex apa, saya marah orang main forex? Allah senang.
Nah, habis tu Ustaz, duit turun pada langit, tak tahu nak kata. Tapi alhamdulillah lah, nak guna dia ada. Nah, susah hati tak ada ke? Ada susah hati tuan-tuan. Nah, bohonglah tak ada. Saya bukan Tuhan. Nah, saya pun hamba juga macam tuan-tuan. Nah, dan saya tak baik macam tuan-tuan, lagilah kena susah hati. Nah, hari-hari duk fikir, tapi kita minta dengan Allah. Nah, jadi tuan-tuan tolong doakanlah. Nah, setiap hari tuan-tuan semayang, tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan tolong doa kat saya aja. Nah, doa untuk saya, keluarga saya, madrasah yang saya urus. Itu je. Nah, mudah-mudahan apa yang kami buat ni jadi asbab kebaikan untuk kita semua tuan-tuan. Nah, sebab saya tak rasa saya buat ni dengan usaha saya. Saya buat ni atas kerana Allah bagi izin melalui doa tuan-tuan semua. Nah, sebab tuan-tuan tolong doa kat saya lah, Allah mudahkan saya. Dan saya sayang benda ni tuan-tuan. Saya takut kalau Allah ambil benda ni daripada saya. Jadi dengan berkat doa tuan-tuan, harapnya Allah izinkanlah untuk kami teruskan kerja ni sampai akhir hayat insya-Allah. Nah, baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.